Parti politik puas hati penjelasan kerajaan laksana darurat. Lebih 4,000 lagi pesakit bebas COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Utama 7 Pagi. Para pemimpin parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional berpuas hati dengan penjelasan kerajaan mengenai ordinan darurat, juga tentang pengurusan darurat dan pengurusan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata demikian di Facebook selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden Perikatan Nasional dalam talian. Perdana Menteri menyifatkan mesyuarat kira-kira 2 jam itu berlangsung dalam suasana akrab dan muhibah. Mesyuarat disertai 12 Presiden Parti dan seorang timbalan Presiden. Tan Sri Muhyiddin memberi komitmen Majlis Presiden akan terus menjadi platform perbincangan tertinggi ke semua parti politik dalam kerajaan. Ini bagi memastikan kestabilan politik dan kelancaran pentadbiran kerajaan serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Lebih 4,000 lagi pesakit bebas COVID-19. Malah jumlah pesakit sembuh harian seramai 4,427 itu turut mengatasi bilangan kes baharu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, bilangan kes baharu turun tetapi kekal 4 angka iaitu 3,346. Dengan perkembangan itu, jumlah kes aktif wabak kini berkurangan kepada 41,677. Selangor masih melaporkan kes harian baharu paling tinggi mengikut negeri iaitu sebanyak 950, diikuti Sabah dan Kuala Lumpur. Yang paling rendah di Perlis dengan 3 kes. Sebanyak 11 kematian baharu dilaporkan melibatkan 10 warga tempatan dan seorang rakyat asing. Selain itu, 9 lagi kluster baharu dikesan dengan 8 kluster berkaitan tempat kerja dan 1 pusat tahanan. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah mahu mewujudkan Pusat Penilaian COVID-19 CAC bergerak. Ia bagi memantau pesakit yang mempunyai masalah mobilisasi atau dalam kalangan golongan rentan. Setakat ini, jabatan itu antara lain telah berjaya menubuhkan 11 CAC iaitu sebuah bagi setiap daerah untuk memantau pesakit kategori 1 dan 2. Ketua Pengarah Kesihatan berkata demikian menerusi hantaran di akaun Facebook beliau. Ia susulan lawatannya ke Kedah bagi memantau kesiapsiagaan darurat pandemik COVID-19 oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Seterusnya mengenai PKRC di Maibs Selangor. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang itu masih mampu menampung pesakit COVID-19 bergejala rendah. Demikian dinyatakan Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman. Katanya secara purata penggunaan katil di PKRC ialah antara 3,000 hingga 3,500 katil. Setakat ini masih terdapat kira-kira 5,000 katil yang masih belum digunakan. PKRC Maibs menyediakan hampir 10,000 katil untuk pesakit bergejala rendah kategori 1 dan 2. Ia menerima kes-kes positif dari Lembah Kelang selain Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Dalam perkembangan lain, sebanyak 10 sekolah rendah di daerah Kuala Terengganu diarah tutup 7 hari sehingga 30 Januari ini. Pengarah Kesihatan Terengganu, Dr. Nur Azimi Yunus berkata, penutupan itu bagi membolehkan kerja-kerja sanitasi COVID-19 dilakukan di semua sekolah terbabit. Ia susulan terdapat sejarah perjalanan kes pesakit wabak berkenaan ke semua sekolah berkenaan. Pihak pengurusan sekolah telah memaklumkan kepada ibu bapa mengenai penangguhan agihan buku teks kepada pelajar. Ia ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Ke perkembangan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Menurut Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan
PKPD sedang berkuat kuasa di penjara Bentung Pahang dan kuartus kaki tangannya. Tempoh pelaksanaan PKPD sehingga 8 Februari. Ia dikuatkuasakan berikutan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dalam kalangan tahanan di penjara berkenaan. Sebanyak 615 kes positif wabak direkodkan melibatkan 574 tahanan, 34 kaki tangan serta 5 ahli keluarga. Dalam pada itu, 550 individu lagi ditahan atas kesalahan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Daripada jumlah itu, 499 individu dikenakan kompaun, 42 dikenakan reman dan 9 dibenar ikat jamin. Kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri menerangkan antara kesalahan yang paling banyak dilakukan ialah tidak memakai pelitup muka. Selain gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan dan tiada penjarakan fizikal, pihak berkuasa menjalankan lebih 57,000 pemeriksaan pada Sabtu lepas bagi memantau pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ia turut melibatkan pemantauan di lebih 3,700 pasaraya di seluruh negara. Man U singkir Liverpool antara kandungan berita selepas ini. Teruskan bersama Utama 7 Pagi. Berita seterusnya, Sarawak Energy Berhad SEB akan melanjutkan diskaun bil elektrik kepada para pelanggannya. Menurut kenyataan syarikat tenaga milik kerajaan negeri itu, diskaun yang diberi ditunjukkan dalam bil elektrik mulai hari ini dan seterusnya. Pelanggan yang telah dibilkan untuk penggunaan elektrik mereka sebelum hari ini akan mendapat diskaun mereka untuk tempoh itu yang ditunjukkan dalam bil elektrik mereka pada bulan Mac. Kira-kira 640,000 pelanggan sektor domestik, komersial dan perindustrian menerima diskaun 5 hingga 25% ke atas bil elektrik mereka dari 1 Januari sehingga 30 Jun. 6 sektor komersial layak mendapat diskaun 15% bagi penggunaan elektrik mulai 1 Januari sehingga 31 Mac. Kira-kira 150 juta ringgit diperlukan untuk kerja-kerja baik pulih jalan rosak akibat banjir dan tanah runtuh di Sabah baru-baru ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata pihaknya akan memperhalusi lagi perkara itu termasuk dari segi pembiayaan dan konsesi terlibat. Kerajaan Sabah juga akan mengemukakan permohonan bantuan Kerajaan Persekutuan bagi membaiki jalan-jalan terlibat. Menteri Kerja Raya Sabah itu berkata demikian kepada pemberita di Ranau. Terdahulu beliau melawat ke kawasan tanah runtuh tempat letak kereta awam Taman Kinabalu, Kundasang. Luar negara, kes COVID-19 di Amerika Syarikat telah melepasi 25 juta. Menurut data Universiti Johns Hopkins, sebanyak 25,3,695 kes dicatatkan sejak pandemik itu mula menular lebih setahun lepas. Angka tersebut direkodkan 5 hari selepas negara itu melaporkan 40,000 kematian akibat wabak berkenaan. Dalam perkembangan lain, agensi-agensi bantuan di Yaman menggesa Presiden Joe Biden menggugurkan pemberontak Houthi daripada senarai hitam pengganas. Dalam satu kenyataan bersama, 22 agensi bantuan termasuk Oxfam, Save the Children dan Mercy Corps menggesa agar keputusan itu ditarik balik serta-merta. Tindakan tersebut dapat menyelamatkan jutaan nyawa penduduk Yaman yang sedang berdepan krisis kebuluran. Sementara itu, lebih 2.4 juta kanak-kanak di Syria terpinggir daripada arus pendidikan. Kenyataan Agensi Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF menyebut lebih separuh kanak-kanak Syria terus dinafikan hak untuk mendapatkan pendidikan selepas hampir 10 tahun negara itu dilanda perang. Angka tersebut dijangka terus meningkat berikutan pandemik COVID-19. Pada masa ini, 1/3 sekolah di Syria tidak dapat digunakan disebabkan runtuh, rosak atau dijadikan kubu perang. Bola sepak Piala FA England, Liverpool tersingkir selepas tewas 2-3 kepada Manchester United dalam aksi pusingan keempat. Skuad bimbingan Jurgen Klopp sebelum itu mendahului hasil jaringan Mohamed Salah minit ke-18. Mason Greenwood menyamakan kedudukan 8 minit kemudian. MU terus di depan hasil jaringan Marcus Rashford minit ke-48. Pada minit ke-58, Salah sekali lagi menyumbat gol untuk menjadikan kedudukan 2-2.
Namun kemasukan Bruno Fernandes sebagai pemain gantian kemudian berjaya menyempurnakan sepakan bebas untuk jaringan kemenangan MU minit ke-82. Pada pusingan kelima nanti, United akan bertemu West Ham di Old Trafford. Keputusan lain, Everton menang 3-0 terhadap Sheffield Wednesday. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Sila patuhi SOP, COVID-19 belum berakhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.